Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Anda bersama saya Haidar Ali dalam Sukan Plus edisi Close Up. Baik, kurang 2 minggu lagi litar antarabesar Sepang SIC akan kembali bergegar. 2 tahun SIC sunyi dengan sorakan peminat dunia permotoran. 21 Oktober ini, kerinduan itu dibayar langsai dengan deruan enjin motosikal berkuasa besar. Grand Prix Malaysia 2022. Saya kira saya bersama orang yang betul bagi berbicara tentang kehangatan GP Malaysia. Saudara Azhan Shafriman Hanif, Ketua Pegawai Eksekutif SIC. Baik, Syaf, terima kasih untuk 30 minit bersama Sukan Plus Close Up. Okay, terima kasih kembali saudara Haidar, boleh panggil Haidar je. Ya. Okay, selamat datang ke SIC. Kita berada di atas litar utama sekarang di Front Straight, di mana di sinilah bermulanya setiap race. So MotoGP dalam masa seminggu 2 minggu ni akan berlangsung di sini dan kehangatannya amatlah terasa sekarang. Okey, baik Syaf. Sebelum kita pergi jauh tentang MotoGP, SIC dan sebagainya, mungkin sedar tak sedar 2 tahun jugalah saudara Syaf kita mengambil alih SIC selepas Datuk Razlan Razali memilih untuk aktif bersama pasukan MotoGP. Baik, kita nak tahu siapa Azhan Shafriman Hanif sebenarnya? Alhamdulillah, sejak bulan April 2020, ketika itu baru kita bermula pandemik 2 tahun lepas. Saya sebenarnya adalah salah seorang peminat motorsport, di mana pada tahun 2012 saya join Petronas Motorsport dan pada ketika itu saya menjaga semua sponsorship yang berada bawah Petronas, di mana kita ada Formula 1, kita ada MotoGP, kita ada Cup Prix. Semua portfolio ni berada bawah jagaan saya pada ketika itu. Jadi kalau tanya siapa sebenarnya saya ni sebenarnya adalah seorang peminat motorsport yang biasa. Saya follow Formula 1, saya follow MotoGP. Dan saya anak kelahiran Kuala Lumpur, dilahirkan di sini. Bapa berasal daripada Negeri Sembilan, mak saya berasal daripada Kedah, dan saya mempunyai 3 adik-beradik. Saya merupakan anak yang pertama, anak sulung dalam keluarga saya. Asasnya bagaimana Shafriman boleh terlibat dengan industri sukan pemotoran negara ni, Syaf? Okey, sebenarnya penglibatan saya sejak 2012 ketika saya menjaga Petronas Motorsport pada ketika itu. Jadi banyak pengalaman saya telah ditimba pada ketika itu, di mana saya mula kenal dan saya mula rapat dengan organizer seperti Formula 1, MotoGP, Cup Prix dan semua kawan-kawan dan rakan-rakan saya bermula daripada tahun 2012 sampailah ke 2020. Di mana ketika itu saya berlompat daripada Petronas untuk mengambil alih peranan sebagai CEO SIC menggantikan Datuk Razlan pada ketika itu. Okay, baik, apa cabaran untuk menjaga SIC ni? Okey, cabarannya amat berbeza. Kalau dibandingkan ketika saya berada di Petronas tu hinggalah sekarang, cabarannya memang berbeza. Pada ketika itu masih di Petronas, saya menjaga lebih kurang dalam 8 orang ke 10 orang anak buah. Sekarang saya ada 100 orang nak menjaga di SIC ni. Jadi cabarannya bukan saja untuk memantau keadaan litar, bagaimana kita jaga track condition litar kita, bagaimana kita jaga kesetaraan di SIC ni. Kita juga melihat dari segi bagaimana kita nak menjaga periuk nasi 100 orang ni. Bukannya senang. Banyak telatah ataupun perangai staf-staf kita yang berbeza, tapi saya sebagai CEO, saya mengadakan sikap yang terbuka untuk menjaga semua orang yang berada di SIC ini. Saya rasa betul sebenarnya berada di atas litar ni. Tapi benda ni terlintas dekat saya sebenarnya. Mungkin kos untuk maintenance litar ni macam mana? Kos dia amatlah tinggi. Kalau nak dibandingkan dengan kemudahan-kemudahan kompleks sukan yang lain, litar antarabangsa Sepang ni merupakan satu litar yang kita jaga dengan teliti, sebab litar ni telah dihomologasi oleh pihak FIA dan juga FIM, di mana FIA telah homologate litar ni sebagai grade 1. So bila homologasi ni grade 1, perlombaan seperti Formula 1 boleh diadakan di sini. Dan juga bawah FIM juga merupakan grade A, yang di mana kita perlukan homologasi ini untuk kita adakan acara MotoGP.
di sini. Apa spesifikasi yang meletakkan dia grade A, grade B, grade C, kelas 1, kelas 2? Banyak aspek-aspek yang kita tengok di sini dari segi spesifikasi lita ni sehinggalah ke tahap keselamatan. Termasuk tar track ni. Termasuk tar track ni. So apa yang Haidar nampak kat sini bukan track yang biasa. The surface dia tak sama dengan surface jalan raya kita. Okay. So it's a very special punya mix yang kita ada dekat sini, di mana dia punya track condition dia memang memadai untuk kita adakan race MotoGP. Okey, baik. Selaku CEO IISC itu sendiri, dari sudut pandang saudara Syaf, apa yang menjadikan Lita Sepang ini unik berbanding litar-litar kat luar sana? Saya dah bertanya ramai orang apa perbezaannya lita di Sepang ni berbanding dengan lita luar. Satu keunikan yang saya boleh katakan di sini, di mana lita ni telah dibina oleh Herman Tilke. Ya, Herman Tilke ni merupakan satu arkitek lita yang amat terkenal. Dia telah membuat banyak lita di serata dunia, dan ini merupakan lita Herman Tilke yang dikatakan yang terbaik yang pernah beliau melukis untuk jadikan lita ni. Jadi di bahagian utara lita ni merupakan satu lita yang menguji tahap kelajuan kenderaan yang berlumba di sini, dan di sebelah selatannya menguji bahagian teknikal. So kita ada satu portion yang menguji kelajuan dan satu lagi portion yang menguji tahap teknikal kenderaan tersebut. Okey. Tentang lita kita dah cakap. Okey, kita nak tahu tentang MotoGP 21 dan hingga 23 Oktober ni. Apa keunikan yang cuba ditampilkan untuk penganjuran kali ini? Keunikan tahun ini tak jauh beza dengan apa yang kita adakan pada tahun 2019, di mana pengunjung-pengunjung yang pernah datang ke MotoGP ini tahu mereka akan dapat satu performance daripada MotoGP rider dan juga rider-rider yang lain di Moto2 dan Moto3, di mana ramai yang suka datang ke sini ingin melihat bagaimana keadaan perlumbaan tu akan berlangsung, dan selalunya kejohanan ataupun the champion akan dinobatkan di Lita Sepang. Sebab selalunya champion akan dinobatkan pada race yang kedua terakhir ataupun yang terakhir. So kita jangkakan untuk tahun ini race championship akan diumumkan di Lita Sepang. Selain itu, kita ada banyak lagi, pelbagai lagi acara-acara yang menarik, di mana kita ada mega carnival yang akan diadakan di mall area, dan juga kita ada banyak aktiviti yang kita akan adakan pada tahun ini, di mana kita adakan peraduan motor. Apa yang perlu peminat-peminat buat ialah beli tiket, dan mereka berpeluang untuk memenangi satu, bukan takat satu, dua motor, iaitu motor Waisuku dan juga motor NVX Scooter, yang kita akan umumkan pada hari Sabtu di race weekend di Lita Sepang. Okey, jadi acara sampingan, mungkin konsert ke atau macam mana? Tahun ni konsert kita tak adakan di Lita Sepang, tapi kita ada satu produk yang baru yang ingin kita persembahkan pada tahun ini, di mana kita akan buat satu area untuk gastronomi. Kita akan ada F&B, kita akan ada makanan-makanan yang menarik yang kita akan hidangkan di Lita Sepang. So jadi siapa yang pengunjung kat sini dapat merasa semua makanan-makanan yang menarik yang kita akan bawa dari setiap negeri untuk kita hidangkan di sini dalam Malaysia. Contohnya kita ada laksa. Yalah, laksa macam-macam laksa utara, laksa Johor, laksa Sarawak, kita ada sate, kita ada nasi lemak dan pelbagai lagi. Selain daripada F&B, kita ada juga live music. Kita ada small stage di mana kita akan tampilkan local artis untuk membuat persembahan, dan juga kita ada glamping area, di mana kita akan set up satu area ni untuk penonton ataupun peminat-peminat untuk berpeluang untuk glamping di area tu. Dan semua aktiviti-aktiviti yang dikatakan tadi dia akan berada di B Hill Stand sebelah mall area. Sebelum ni saya dapat gambaran atas bacaan saya yang
sambutan untuk penjualan tiket agak meleret. So bagaimana keadaan sekarang 2 minggu sebelum track? Alhamdulillah ada. Memang pada mulanya agak slow, agak perlahan pembelian tiket daripada orang ramai, tapi alhamdulillah dalam minggu yang lepas ni kita dapat tengok peningkatan dan hampir semua area sekarang almost sold out almost sold out. So jadi siapa yang belum beli tiket lagi harap dapat pergi ke laman web kami di www.sepangcircuit.com untuk mendapatkan tiket dengan segeralah. Baru-baru ini juga Syafriman ada pergi Indonesia buat promosi. So bagaimana sambutan peminat-peminat pemotoran di Indonesia untuk GP Malaysia? Sambutannya pada mulanya saya ingat sama sambutannya berada di Malaysia ataupun di Indonesia. Tapi saya dapat lihat kegairahan peminat-peminat daripada Indonesia ni saya rasa amatlah tinggi. Bila kita cerita pasal MotoGP Malaysia, ramai yang bertanya-tanyakan bila aktiviti itu akan berlangsung, apa yang ada pada Sepang tahun ini. Dan dari segi sambutan, kita dapat pengunjung nombor 1 yang tertinggi dari Indonesia. Sebelum ni pun sama? Sebelum ni pun sama. Pada tahun 2019, kita dapat catatkan lebih kurang 11,000 orang datang daripada Indonesia ke sini. Tapi tahun ini disebabkan oleh masalah logistik dan juga kos yang tinggi dari segi penerbangan, kita jangkakan lebih kurang dalam 8,000 orang akan datang daripada Indonesia. Dia pengaruh daripada negara-negara serantau ni, rakan-rakan jiran-jiran kita, contoh macam Thailand, Singapura, mempengaruhi sambutan penonton untuk GP? Boleh dikatakan begitu, tapi kita pun tidak kurang dapat sambutan daripada Singapura dan juga Thailand, di mana kita dapat jangkakan peminat-peminat dari Singapura dan juga daripada Thailand akan turun untuk memeriahkan lagi MotoGP Malaysia pada tahun ini. Okey, baik. Sasaran penonton ataupun pengunjung untuk GP kali ini. Okey. Sasaran saya untuk tahun ini tak kurang daripada apa yang kita dapat pada tahun 2019. Saya tahu sasaran ini mungkin agak tinggi, tapi saya yakin dengan tarikan daripada orang ramai terhadap sambutan MotoGP pada tahun ini, dan kita dah 2 tahun tak ada international event di Sepang ni, dan saya rasakan target ini tak mustahil untuk kita capai untuk tahun ini. Saya fikir realistik dalam keadaan 2 tahun juga peminat pemotoran rindukan aksi MotoGP di Malaysia khususnya, betul? Betul. Saya rasa apa-apa aktiviti ataupun event yang kita adakan sekarang memang orang akan keluar dan mereka akan sambut dengan baik, dan saya jangkakan ramai akan datang ke Sepang tahun ini, insya-Allah. Tapi tahun-tahun sebelum ni kita ada Hafiz Syahrin sebagai daya penarik, dan kali ini sejauh mana Syaf melihat kehadiran Damok tiket wildcard kita mampu menarik perhatian peminat pemotoran kalau ni nak dibandingkan dengan Hafiz Syahrin sebelum ni? Hafiz Syahrin merupakan satu nama yang tidak asing lagi di dalam bidang pemotoran ni. Kalau dibandingkan dengan Damok, memang jauh dia punya following. Tapi saya yakin sebab Damok ni satu ikon dalam motorsport yang telah mengharumkan nama negara. Tahun lepas beliau telah mendapat tempat yang pertama di Barcelona, dan lagu Negaraku telah berlaung di negara Spain pada ketika itu, dan beliau mula dikenali setelah beliau berkecimpung dalam bidang motorsport ni. Tapi kalau dibandingkan dengan Hafiz Syahrin, beliau masih lagi ada ruang untuk improvement. Tapi saya harapkan semua peminat-peminat Damok dapat datang ke Sepang dan dapat lihat persembahannya dalam Moto3 Wildcard.
Itu kita bercakap tentang penonton dalam Malaysia, mungkin juga pengaruhnya di Indonesia dan rakan-rakan negara serantau. Macam mana pula dengan kesan ketiadaan Valentino Rossi selepas persaraan? Kita tahu bagaimana pengaruh dia dalam MotoGP itu sendiri. Di Malaysia bagaimana nanti? Okay. Saya rasa MotoGP kehilangan satu ikon yang besar, di mana kita dapat lihat banyak dari segi penurunan sokongan daripada fan-fan VR46 di masa ini. Di litar-litar lain juga kita dapat nampakkan banyak pengurangan dari segi penonton yang hadir. Sebab fanbase VR46 ni amatlah besar. Kita boleh nampak satu area tu, kalau kita tengok, kalau warna fluorescent yellow, itulah penjenamaan yang telah dibuat oleh VR46. Pada tahun ini, ketiadaan VR46 memang akan efek kita punya event, tapi saya harap dengan keadaan sekarang, Pecco Bagnaia dan juga Fabio Quartararo dan Alex Espargaro telah menghangatkan lagi perlumbaan kali ini, dan saya rasa peminat-peminat mereka pun akan datang untuk sokong. Peminat sepatutnya lebih realistik menerima pelumba-pelumba baru sekarang ya. Betul. Saya rasa akan ambil masa untuk pelumba-pelumba seperti Fabio, seperti Pecco dan seperti Alex dan rider-rider lain seperti Alex Rins untuk mendapatkan fanbase sebesar VR46. Tapi semua ini bermula daripada sekarang. Saya rasa rider-rider ni perlu tingkatkan dari segi social media, dari segi marketing, bagaimana untuk meningkatkan lagi fanbase seperti mana yang dibuat oleh VR46. Syaf melihat ada watak-watak pelumba yang mampu menjadi seperti VR itu sendiri. Saya rasa sekarang agak susah. Saya tak nampak siapa-siapa yang bakal mencontohi apa yang VR46 telah lakukan sejak selama beliau berkecimpung dalam bidang MotoGP ini. Tapi saya rasa mungkin ada satu hari nanti peminat-peminat yang fanatik seperti peminat-peminat VR46 yang akan mengikuti perkembangan MotoGP rider pada masa yang akan datang. Okey, pada masa sama, bagaimana perkembangan pelumba-pelumba lain yang bakal menggegarkan SIC itu nanti? Marquez mungkinnya akan turun atau bagaimana? Ya, kita terlihat Marc Marquez telah kembali ke dalam GP pada tahun ini. Prestasinya makin lama makin hangat diperkatakan sekarang. Jadi kita harap Marc Marquez dapat sambung dan datang ke Sepang untuk memeriahkan lagi race kita di Sepang nanti. Okey, kalau kita tengok bulan 3 tahun ni juga GP Indonesia, bagaimana mereka menggunakan khidmat bomba hujan. So untuk 21 hingga 23 hari bulan ni, kita nak tahu adakah kita menggunakan alternatif sama untuk dalam keadaan fenomena cuaca Malaysia yang tak menentu, hujan setiap hari, kadang-kadang hujan, kadang tak hujan. Macam mana Syaf tengok? Yalah, satu keadaan yang kita tak boleh kontrol dekat sini adalah keadaan sama ada panas atau hujan di sini. Jadi di kebanyakan tempat banyak menggunakan bomba hujan, ataupun dalam erti kata lain kita panggilkan dia weather consultant. Ya. Kita akan berusaha untuk mendoakan keadaan di Sepang ni agar semua acara berjalan dalam keadaan yang selamat. Dan pada saya, sama ada kita guna bomba hujan ataupun kita tak guna bomba hujan, itu semua bergantung pada pendapat masing-masing lah. Tapi cuma di Sepang sini kita mungkin ada kaedah yang lain. Mungkin kita boleh buatkan solat hajat, doa selamat. Dan kita doakan supaya event MotoGP ini berada dalam keadaan yang selamat. InsyaAllah weather pun nanti akan berada dalam keadaan yang tenang apa semua, so that kita boleh deliver something yang sepatutnya kita deliver lah, iaitu satu international event yang saya katakan the most important
international event yang ada di Litar Sepang yang akan mengharumkan nama Malaysia. Kalau ikut ramalan cuaca pada hari 21 hingga 23 tu, hujan kan atau macam mana? Saya tak tengok lagi dia punya weather forecast itu semua, tapi saya rasa mungkin akan ada hujan. Tapi kalau hujan tu mungkin akan memeriahkan lagi keadaan. Cuma kita tak nak hujan tu terlalu lebat yang akan mengakibatkan race tu akan delay ataupun cancel lah. So insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk MotoGP event untuk tahun ini dan diharap semua yang hadir ni dapat enjoy apa yang kita akan sajikan. Selalu kalau hujan tu dia akan mengganggu rentak rider atau macam mana? Dia akan mengganggu juga, tapi cumanya ia bergantung pada race direction. Kalau race direction mengeluarkan kata putus bahawa track tak selamat untuk race dijalankan, kita akan red flagkan event tu dan kita akan tunggu pengumuman daripada race direction. Bagaimana sama ada race tu dapat diteruskan ataupun tidak. Apa yang penting di sini ialah keselamatan pelumba-pelumba. Sebab kalau dibandingkan dengan kereta, saya rasa dalam MotoGP ni agak membahaya kalau ada kemalangan. Mungkin keselamatan itulah yang paling penting untuk rider-rider kita. Okey, bercakap tentang keselamatan, kita pergi ke tempat duduk penonton. Kita tahu kita telah melepasi pasca COVID-19. Adakah ada SOP tertentu untuk penonton ni ataupun kita dah totally dissolve lah? Okey, buat masa sekarang saya rasa SOP yang kita ikut adalah takluk pada apa yang telah diputuskan oleh pihak KKM dan juga pihak berkuasa. Jadi kelonggaran telah diberi oleh kerajaan di mana kita tak perlu memakai mask ketika berada di luar, tapi saya sarankan bila galakkan juga ya, kalau kita dalam keadaan yang sempit dan ramai orang, saya galakkan semua yang hadir di Sepang ni untuk memakai mask dan juga mengamalkan kebersihan seperti mencuci tangan. Kalau cuci tangan tu biarlah bersabun selama 20 saat. Dan juga kita perlu menjaga tahap kesihatan masing-masing. Di mana kita tahu tempat ni panas, kita perlu hydrate diri kita, minum air ya, supaya kita tak ada dehydration pada hari tersebut. Okey, saya nak berbalik kepada Damok tadi. Mungkin ada harapan tertentu daripada SIC ke atas pelumba tiket wildcard ni. Harapan saya untuk beliau memberikan prestasi yang terbaik, dapat challenge rider-rider dalam Moto3 ini. Ialah beliau merupakan rider wildcard untuk kali ini dan kita boleh nampak prestasi beliau di CEV Moto3 amatlah baik. Saya rasa beliau telah berada dalam kedudukan yang kedua ataupun ketiga sekarang dalam championship tersebut. Dan harapan saya untuk Damok adalah untuk menjadi top 10 di dalam perlumbaan tersebut. Kalau beliau boleh capai podium, itu realistik untuk podium kepada Damok. Moto3 kita tengok perlumbaan dia memang agak dekat mencabar. Jadi bagi saya kalau Damok boleh memberi challenge kepada rider-rider yang ada pada musim ini, itu dah cukup bagus bagi saya. Dan saya rasa semua peminat-peminat ingin melihat bagaimana Damok race pada 23 bulan nanti di atas litar kesayangan kita lah, di litar SIC ini. Sokongan peminat mampu mempengaruhi apa yang mampu dibuat oleh Damok itu nanti? Dia sama seperti sukan-sukan lain. Sokongan peminat amatlah diperlukan untuk membangkitkan semangat beliau untuk bertanding di Litar Sepang. Jadi saya harap semua yang datang, yang hadir pada 23 bulan nanti dapat memberi sokongan yang amat gemuruh kepada Damok supaya beliau dapat melonjakkan lagi prestasi beliau pada ketika itu. Okey, mungkin kata-kata akhir daripada Syaf sendiri untuk MotoGP yang akan datang 21, 23 Oktober. Bagi saya harap semua yang telah membeli tiket dapat datang ke Litar Sepang
untuk mendapatkan satu pengalaman yang berbeza pada tahun ini. Seperti katakan tadi, kita ada banyak sajian yang akan kita sajikan kepada peminat-peminat yang datang. Dan juga harapan saya untuk event MotoGP kali ini diadakan dalam keadaan yang selamat. Ialah kita baru keluar daripada pandemik dan semua yang hadir ini dapat mendapatkan satu pengalaman yang berbeza. Dan boleh membawa balik pengalaman ini untuk masa-masa yang akan datang. Ya. Saya berharap MotoGP kali ini akan sukses dengan penganjurannya akan berjaya. Mungkin lepas ni boleh intai-intai semula F1 untuk kembali ke litas Sepang. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Saya rasa itu saja masa yang kita ada. Terima kasih tidak terhingga kepada saudara Azhan Syafriman Hanif, Ketua Pegawai Eksekutif SIC, untuk perkongsian selama 30 minit. Sekian dulu, saya Haidar Ali. Assalamualaikum dan salam hormat.